berharap apa yang saya akan dedahkan ini ianya boleh memutamatkan kepada kartel-kartel yang dengan mudah mencari kewangan melalui masyarakat penjaja, jual kepada kartel dan kartel jual balik kepada penjaja dengan harga yang mahal. Yang latest malam saya dapati di lot Jalan Kesemua House 23,000. Ini yang saya dimaklumkan semalam. Jadi tujuan saya membuat pendedahan ini adalah untuk kita nak memastikan tidak ada lagi lot-lot selepas ini dijual kepada sama ada individu, kepada peniaga ataupun kepada kartel. Kalau kita lihat kenapa saya memandang serius dalam isu ini, kerana saya terlibat dalam membuat pemilihan pengundian. Semasa DBKL laksanakan Bazar Ramadan ini, maka saya dipanggil untuk cabut undi. Apabila kita cabut undi, dapat kepada seseorang masyarakat peniaga, dan sepatutnya dia kena menghargai tanggungjawab kita sebagai persatuan, dan saya selaku pemimpin nak pastikan supaya masyarakat peniaga dapat berniaga dalam keadaan selesa. Ini matlamat saya. Jadi apabila saya dapati lot-lot ini dijual, berpindah tangan, maka saya adalah orang yang terasa sangat marah kepada masyarakat penjaja yang hari ini mengambil jalan singkat untuk menjual. Tanpa menjalankan perniagaan, dia dapat 7,000, dia dapat 8,000, dia relax, dia tak payah berniaga. Dan saya dimaklumkan oleh peniaga-peniaga, kebanyakannya kena saman. Saman kerana pemilik kedai tiada di gerai. Mana pemilik tiada di tempat perniagaan. Yang tinggal hanya pembantu saja. Jadi DBKL telah pun mengeluarkan saman, dan saya harap dengan tindakan saman ini dia mesti mempunyai satu nota. Dan nota ini dia kena memutamatkan dengan kena seal kedai itu tak boleh berniaga, dan mana-mana yang beli tapak ini kena ambil keluar barang mereka, kosongkan tapak. Yang ini kita nak supaya DBKL kena lakukan. Kalau mereka tidak buat, maka sia-sialah. Setiap tahun akan berlaku penjualan, pembelian tapak ini. Tidak pernah kita dapat selesaikan. Jadi saya hari ini, tujuan hari ini sebenarnya saya nak dedahkan. Saya nak buat pendedahan ini di mana kita telah pun berbincang sebelum ini kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah di Maluri pada 24 Februari jam 2:30 petang. Saya minta staf saya pergi, pegawai saya pergi ke pejabat Maluri untuk membuat laporan, beri penerangan kepada pegawai rasuah di Kokren. Dan isu ini telah pun diangkat dan disambut oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Putrajaya. Pada 28 hari bulan Februari, kita dihubungi oleh Cik Razi, pegawai SPM Putrajaya, hubungi kita. Telefon nombor 019-600-1209, pegawai SPM Putrajaya. Mengadakan perjumpaan di Line Clear. 2 orang pegawai SPM Putrajaya, 3 wakil daripada persatuan, saya, Cik Nasir dan Jeffrey, berbincang bagaimana kita nak selesaikan isu ini. Ekoran selepas daripada itu, maka adalah penyiasatan maklumat yang telah kita kongsi bersama untuk memudahkan pihak SPM mengambil tindakan kepada kartel-kartel. Saya anggap kartel lah, broker lah kartel. Jadi kita nak supaya kartel-kartel ini naklah diambil tindakan supaya ianya tidak berlarutan di tahun-tahun yang akan datang. Ini adalah matlamat saya. Tujuan untuk nak membantu masyarakat ini, maka saya kena buat sesuatu. Saya kena ada full stop. Saya tak boleh berlarutan berdiri sehingga bertahun-tahun, sedangkan tapak ini DBKL kendalikan. Setiap tahun DBKL kendalikan tapak ini. Tidak ada kena-mengena pun dengan persatuan. Persatuan hanya memberi ruang kepada masyarakat ahli peniaga ini, you pergi isi borang untuk you mendapat
kelayakan untuk dicabutkan undi pada hari pengundian yang dibuat oleh Dewan Madani Kuala Lumpur. Jadi dalam isu ini kita juga telah membuat laporan polis mengenai dengan apa usaha-usaha kita. Ini laporan polis kita buat. Kalau nak ambil gambar, you boleh ambil gambar ni, laporan polis yang telah kita buat untuk memastikan pihak polis juga kalau ada ruang bila kita dedahkan ni, apa dia nak buat, itu terserah kepada pihak polis lah. Kuasa di tangan dia orang. Dia boleh gunakanlah undang-undang macam mana pun, itu pihak polis lebih arif. Begitu juga SPRM. Dan SPRM saya juga dedahkan di mana kita juga telah menghantar lagi laporan pada 13 Mac. Ini laporan SPRM. Saya hantar sebab saya nak supaya pendedahan ini mesti ada tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan kita dapat mengawal supaya lot-lot bazar Ramadan next year tidak berlaku seperti mana yang berlaku hari ini. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan hari ini, lot bazar Ramadan hari ini 30% daripada 216, 20 reserve telah pun bertukar tangan kepada kartel. Bertukar tangan kepada broker. Keseluruhannya lot bazar Ramadan 216 ini telah pun bertukar tangan 50% kepada pemilik dan pergi kepada yang bukan pemilik. Jadi ini yang berlaku sekarang ni. Jadi setelah pendedahan ini, dan saya akan nyatakan lot, number, semua saya akan bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan. Ini adalah lot-lot yang telah kita kenal pasti, yang dipegang oleh broker, dan telah pun menawarkan lot ini kepada pegawai saya. Dia tak tahu. Dia ingat, okey, kita masuk ni, kita perlukan lot. Dan sebenarnya kita juga membuat pemantauan dan ricikkan. Kita tengok dan kita tahu. Dan saya juga kenal siapa peniaga dan siapa yang bukan di kalangan masyarakat peniaga yang ada di situ. Kerana kita ada list. Okey, saya nak bagi tahu juga broker-broker ini tiada pun nama di dalam list yang sepatutnya dia dapat lot. Kita cek dalam 216 ini tidak ada pun nama-nama dia. Kita dah cek ni semua ni. Dan 4 broker ni saya akan nyatakan dan saya minta supaya Badan Penguasa Tempatan ni ataupun PBT ataupun Dewan Madani Kuala Lumpur, pihak kementerian terutama kepada Datuk Seri Dr. Zaliha. Sebelum ni dia menyatakan tidak ada aduan. Kita dah masuk. Takkan saya dapat satu lot saya buat pengaduan. Saya buat research dan saya masuk ke dalam, saya lihat, saya dapati lot-lot ini telah pun bertukar dan telah pun dipegang oleh broker. Okey. Seterusnya saya nak bagi tahu lot-lot yang telah pun bertukar tangan. Seorang yang bernama Jai. Seorang yang bernama Jai ini telefon nombor 012-698-7786, menunjukkan nombor petak 206 25 98 95 48 70 176 73 89 214, harga 10 ke 12 ribu. Ini broker yang pertama, memiliki banyak lot. Ini yang pertama, saya dedahkan itu. Yang kedua, saya juga mendedahkan yang kedua bernama Mike. Telefon nombor 011-373-99-123. Mereka ini juga memegang lot number, petak nombor 42 dan 57 dengan harga 12,000, dan petak nombor 130, nombor 20, nombor 16 berharga 8,000. Jadi kalau dia ambil kepada masyarakat penjaja dengan harga 4,000, dia akan jual 8,000. Kalau dia ambil dengan masyarakat penjaja 6,000, dia akan jual 12,000. Maka setengah daripada itu dia untung. Dan dia akan jual. Mana penjaja jual kepada broker, broker jual balik kepada penjaja. Ini yang berlaku. Yang ketiga, Encik Ali 012-3797-939 juga menawarkan petak nombor 50 dan 104 dengan harga 12,000.
Dan ada lagi petak-petak yang hari ni you tengok kosong. Sampai hari ni pun telefon minta supaya nak jual kepada kita. Ya. Nama dia okey, Encik Nur Fauzi. Kalau you tengok petak ni nanti you pergi tengok saya rasa saya kosong lagi. Encik Fauzi ni nombor telefon 011-726-94544. Petak nombor 38 dengan 40 dengan harga 7,000. Jadi dengan tindakan pihak berkuasa memegang keempat-empat orang ini, ianya memberi satu tanda kepada seluruh masyarakat penjaja yang nak terlibat di dalam bazar Ramadan di Lorong Tar, kena pastikan ianya mestilah orang yang betul-betul berminat dan berkemampuan untuk menjalankan perniagaan di Lorong Tar, Lorong Tunku Abdul Rahman. Ya, kita tak nak hari ni apa yang berlaku, 50% daripada lot yang ada daripada 216 ini telah pun bertukar milik. Ya, dan mereka berselindung di sebalik pembantu. Ya, untuk kita bekerjasama ataupun untuk kita mengambil alih, kita punya satu kaedah untuk next year. Mana-mana peniaga yang nak mohon lot di Bazar Ramadan Lorong Tunku Abdul Rahman, dia kena daftarkan juga pembantu. On the spot dia kena daftar pembantu. Kalau kita lihat ada pertukaran pembantu, selain daripada orang yang didaftar itu, maka lot itu telah pun dijual. Jadi untuk memudahkan dan kita blacklistkan nama-nama ni, apa yang saya mention ni dan banyak lagi. Dan saya minta DBKL apabila mengeluarkan saman yang ketiga, saya dimaklumkan saman yang pertama telah keluar, mungkin yang kedua ni akan dikeluar dalam masa terdekat, yang ketiga akan dikeluarkan juga, dan seterusnya tindakan menutup, mengeluarkan barang daripada lot itu kita nak dikosongkan. Ya, tak perlu ada peniaga buat masa ni. Kerana kita kena serius dalam isu ini. Kalau kita tidak serius, maka tahun depan kita tidak akan berjaya untuk menangani isu-isu penjualan tapak di Jalan Mesir ini. Okey? Ada soalan lain? Ya. Kita berbeza. Berbeza cara kita mengendalikan. Kalau saya serah kepada Dewan Bandaraya Raya, paling kuat MPKL boleh mengeluarkan saman saja. Dia tidak memberi kesan kepada peniaga-peniaga yang menjual kepada kepada broker ini untuk bagaimana dia nak ambil tindakan. Ya? Itu sebabnya saya tidak kongsi perkara ini sehingga selepas saya membuat perjumpaan pada 13 Februari 2020, saya menyatakan lot-lot ada yang telah pun dijual. Dan saya berharap pada ketika itu DBKL menangani isu ini supaya dapat kawal. Jangan terlalu berleluasa perkara ini berlaku. Tetapi akhirnya dia gagal. Itu sebab saya awal-awal menyatakan DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur gagal menangani isu Bazar Ramadan, terutamanya di Lorong Mesjid Indah. Ya. Saya tidak pergi kepada bazar-bazar juadah. Bazar-bazar juadah ini ada yang bertukar tangan, tapi mereka jual suka sama suka dengan harga 1,500, 2,000. Ini bazar juadah. Tetapi yang paling serius setiap tahun yang kita tidak boleh kawal ni adalah di Lorong Tunku Abdul Rahman. Okey, ada lagi? Aduan. Ya, kita pun dah buat aduan, kita pun dah buat report dengan integriti Dewan Bandaraya, tapi tidak ada tindakan. Kita dah bagi peta, kita dah bagi lot number di depan premis perniagaan. Contohnya Pakistan berniaga di kawasan lot tu di belakang, sepatutnya tidak ada buka pintu ruang untuk mereka berniaga. Tetapi untuk mereka mendapatkan akses, dia beli peta yang di depan ni dengan harga 24,000. Kita dah buat laporan, tapi tidak ada tindakan. Sehingga hari kita nampak tak ada pun kita dipanggil dalam isu ini. Dan setiap tahun kita buat inilah cara dia. Maka hari ini saya buat satu pendedahan ini untuk kita nak memberi satu tindakan, kena hentikan perkara ini. Untuk next year, kalau berlaku juga, jadi kita dah serah kepada PBT Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan kita minta pihak SPM buat masuk benda ni
Dan kita minta juga pihak polis kalau dia punya kuasa-kuasa yang boleh mengambil tindakan kepada mereka. Kerana kita nak jaga. Hari ini melibatkan, hari ini kenapa hari ini saya mendekan kepada Datuk Mana? Kenapa saya tekan kepada menteri? Kerana menteri tak mau bincang dengan kita. Ya, dalam isu ni. Saya dah hantar surat kepada Yang Menteri. Saya hantar surat, pegawai saya pergi cek, surat ada, registered, semua siap, tetapi kita tak dipanggil. Saya tak tahu apa berlaku. Mungkin ada hasutan dan sebagainya. Itu saya tidak mahu menyatakan. Ya. Tapi ini terpulang kepada dia Menteri. Kita cuma nak bersama dalam mesyuarat saya dengan Datuk Bandar. Saya serahkan lot semua ini dan kita akan buat pemantauan. Minit ada pada saya. Minit mesyuarat bersama dengan Datuk Bandar dan saya mengatakan kita akan bantu dan akan buat pemantauan. Jadi ini saya buat. Apa yang saya dah cakap dengan Datuk Bandar, hari ini saya akan laksanakan. Ya? Kalau tidak, perkara ini tidak akan selesai. Ya. Dalam isu ini, kalau you tengok kenapa perkara-perkara ini boleh berlaku menjadi macam ni. Saya nak bagi tahu yang sebenarnya, pengarah pengurusan penjaja Haji Bat, dia tidak ada pengalaman dalam soal untuk nak kendali. Tak pernah duduk sebagai pegawai ke di situ untuk mentadbir jabatan penjaja ini. Berpuncanya daripada perkara ini berlaku sehingga kita tegang hari ini adalah dari pengarah jabatan penjaja. Pada awalnya, mesyuarat memang kita beranggapan Bazar Ramadan kita kendalikan. Tetapi apabila pengarah itu mengatakan dia nak ambil 3 kawasan ini, Telawi Bangsa, UTC Sentul, Wangsa Maju. Dan saya menyatakan kepada pengarah dalam mesyuarat, saya kata boleh you kendalikan tetapi dengan syarat peniaga mesti datangnya daripada persatuan-persatuan. Pengarah menolak. Bila pengarah menolak, saya bertanyakan kepada 4 persatuan, ya, Persatuan Peniaga Bumi Putra, Persatuan Pekedai dan Peruncit, Persatuan Pasar Malam dan Persatuan Penjaja Kecil Melayu Bila Persatuan. 4 persatuan ini bersetuju untuk menolak semua persatuan. Kita serah kepada DBKL dan kita membuat pemantauan. Ini yang kita lakukan. Ya. Kerana itulah tadi isu yang pertamanya, saya nak selesaikan isu kartel ni berlarutan, tak selesai. Jadi dengan pendedahan itu ataupun mungkin tindakan-tindakan daripada pihak SPM dan pihak polis, sekurang-kurangnya boleh menamatkan isu penjualan tapak di Lorong Tak ini dan kita nak masyarakat atau penjaja yang benar-benar meniaga, yang dapat tawaran, dia kena meniaga. Dia tak boleh bagi dengan orang lain. Ya, kalau tengok UDA ni ditubuhkanlah untuk membangun kawasan-kawasan bandar dan melihat kawasan perniagaan. Ya, ini UDA ditubuhkan tahun 1971. MARA diwujudkan tahun 1966. Adalah untuk memberi, menjaga, mendidik, memastikan masyarakat peniaga Bumi Putra ini mendapat tempat dan berniaga. Tetapi dalam isu-isu yang baru hari ini, walaupun surat telah dihantar kepada Ashraf Wajidi, ya, selaku Fungsi MARA, dan Ashraf sendiri minit mengatakan beri bantuan, bantu kepada masyarakat peniaga Bumi Putra. Tapi akhirnya saya nampak perkara ini telah diserahkan kepada satu syarikat dan syarikat ini lotkan dan jual lot-lot ini. Termasuklah juga UDA. Ya? Kita berhubung dengan pengarah UDA. Saya cakap dengan dia, okey, beri ruang kepada masyarakat Bumi Putra untuk mendapat lot. Dia bagi 5 lot. Ya? Kita dapat Satuan Peniaga Putra ni diberi kepada ahli 5 lot. Dan kita bagi tahu ahli, you ambil duit you pergi bayar direct kepada UDA. Kita tidak pegang duit. Ya? Dan apa yang berlaku? UDA tuntut bayar cash 50,000. 5,000. Maaf 5,000. Dan saya minta supaya UDA beri pengurangan dan hari ini dia kurangkan daripada 5,000 kepada 3,500. Dan ada di kalangan ahli kita yang telah membuat bayaran 5,000 dan saya minta pihak UDA pulangkan balik 1,500 kepada masyarakat, kepada peniaga yang telah membuat pembayaran. Tetapi pihak UDA kata tunggu 1 bulan selepas raya baru nak pulangkan balik. Nampak? Ini perkara yang saya nampak sepatutnya boleh selesai, tetapi tak diselesaikan. Yang keduanya, apabila UDA melantik satu syarikat dan syarikat ini
mengambil dengan mudah, contohnya 5,000 dan dia bayar, dia jual kepada peniaga 13,000. Yang ini yang kita buat semalam, lawatan tu, dan saya tengok, saya sendiri tanya masyarakat peniaga ini, dia kata tu susah dalam situasi ekonomi yang hari ini, macam mana dia nak bayar dengan harga yang 13,000 dan dia berpinjam, bayar, dan hari ini dengan keadaan ekonomi perniagaan yang sangat-sangat slow hari ini. Ya? Agak sukar mereka nak membayar sewa ni kepada pihak budak. Jadi ada orang tengah. Maka orang tengah ini adalah kartel yang hari ini apabila dia buat keuntungan, yang rosaknya nama adalah pihak persatuan. Jadi kita telah pun dilevelkan oleh Wahid Menteri, kita yang jual lot. Ini yang jadi satu masalah. Maka kita terasa, kita tarik, kita tak nak buat, terserah semua you buat, dan kita buat pemantauan. Ya? Okey. Kalau berbalik kepada tadi, saya cakap pengarah Jabatan Pengusaha Penjaja ni, apa pun berpuncanya kepada pengarah lah. Ya? Kerana dia tidak faham dan mungkin dia tidak ada pengalaman dalam jabatan ini. Saya syorkan kepada Datuk Bandar supaya jabatan ni nak dah dirombak. Ya? Letaklah seorang pengarah yang faham tentang sosioekonomi masyarakat, terutamanya masyarakat penjaja. Kerana di dalam bandar Kuala Lumpur ni, tidak semuanya orang kaya hari ini menikmati keuntungan kekayaan. Ya? Kita juga kena lihat apa yang dia sarankan oleh Perdana Menteri. Dia tak mau lihat dah orang bangunan yang tinggi-tinggi. Dia nak lihat hari ini masyarakat penjaja. Ya? Sehingga kan pertama kalinya Perdana Menteri memegang jawatan, program penjaja buat di PICC Putrajaya. Itulah pertama kalinya PM datang untuk merasmikan Hari Penjaja Malaysia. Jadi you nampak betapa titik beratnya Perdana Menteri kepada golongan masyarakat penjaja, nak melihat, dan dia pun selalu turun di food-court yang dibina oleh DBKL dan di-refurbish menjadi lebih menarik. Jadi inilah saya nampak jiwa Perdana Menteri hari ini ada untuk membantu masyarakat penjaja. Tetapi sebaliknya, Menteri Wilayah Persekutuan menekan masyarakat penjaja. Lain Perdana Menteri cakap, lain Menteri Wilayah buat. Ya? Menteri Hal Ehwal Wilayah buat. Ini yang menjadi keraguan yang menyusahkan pihak kita, ya, yang untuk menjaga masyarakat penjaja yang ada, terutama dalam wilayah persekutuan hari ini. Kalau sekalipun mereka nak mengatakan persatuan-persatuan, ada yang jadi kata dia kena ada bukti. Dia boleh minta annual return. Setiap tahun persatuan mengadakan mesyuarat, minta annual return. Apakah yang kita lakukan? Ya? Sepatutnya. Jadi kita boleh tahu persatuan ni macam mana. Persatuan ini bagaimana? Ya? Persatuan penjaja kecil macam mana? Persatuan Pasar Malam apa peranan dia? Jadi ini semua ada. Semua ada masing-masing punya cara untuk membantu golongan masyarakat penjaja yang ada dalam wilayah persekutuan. Ya? Okey, ada isu lain? Hanya isu warga asing ni saya dah perjuangkan bukan semalam. Saya dah perjuangkan puluh tahun. Puluh tahun, ya. Kerana saya duduk selaku Presiden Gabungan Persatuan-Persatuan Peniaga Malaysia. Kita pernah bermusyarat dengan Menteri bagaimana caranya. Pertamanya, kita kalau tak boleh nak hapuskan warga asing ni, kita nak legalizekan, mohon supaya legalizekan masyarakat warga asing ni yang bekerja di dalam sektor-sektor penjaja ni. Ini kita pernah mohon, tetapi tidak diluluskan, tak dapat. Okey. Ada di kalangan peniaga, curi-curi, guna, kena tangkap, bayar. Bayar kepada immigration, kita bayar. Lepas. Okey. Tapi dalam isu ni, saya minta supaya Datuk Seri Dr. Zaleha mengambil inisiatif menangani isu warga asing ini, mestilah konsisten. Dia tak boleh bulan ini kita buat operasi, 2 bulan besok baru nak buat. Dia kena ada satu task force, wujudkan task force khusus untuk tangani warga asing. Dan kita kena wujudkan juga undang-undang. Undang-undang ini tangkap, sita, dan kita hantar balik warga asing. Kalau kita tidak boleh buat ini, apa berlaku di Selayang hari ini? Dah jadi perkampungan Myanmar. Dia boleh buka bazar Ramadan, suka hati dia berniaga tanpa ada kawalan. Baru-baru ni bila keluar dalam viral, barulah kita nampak pihak
DBKL membuat tindakan. Ya. Dia kena letak satu full stop, pastikan warga asing tidak boleh terlibat di dalam sektor penjaja. Kerana sektor ini perlu kita jaga untuk memberi ruang kepada orang Melayu, orang Cina, orang India yang mempunyai anak yang tidak mampu belajar lebih tinggi, maka sektor ini adalah merupakan sektor yang boleh kita bantu kepada golongan-golongan ini untuk mereka mencari makan. Ya, untuk mereka belajar. Kerana kalau kita tengok daripada sejarah, banyak sejarah. Ramli Burger bermula daripada berniaga tepi jalan. Maidin Datuk Amir bermula daripada berniaga tepi jalan. Hari ini mereka boleh membesar. Dan banyak lagi kita boleh lihat. Bermulanya daripada masyarakat penjajah kecil dan mereka boleh meningkat. Ini sepatutnya pihak, contohnya kalau kita lihat pengarah kalau mempunyai pengalaman dalam sosioekonomi, sudah tentu dia boleh guide dan dia boleh bantu golongan masyarakat penjajah bagaimana dia nak besarkan perniagaan dia supaya dia lebih maju lagi. Dan apabila mereka ini maju, mereka boleh membayar cukai kepada kerajaan. Maka kerajaan dapat hasil. Dia boleh bayar income tax dan sebagainya. Ini sepatutnya peranan-peranan MARA, peranan UDA, peranan Dewan Badan Raya. Dia kena lihat penjajah ini adalah merupakan satu aset kepada negara. Dia tidak boleh beranggapan masyarakat penjajah ini seperti sampah, mengganggu perjalanan dan sebagainya. Ya? Kita kena didik. Ibaratnya kita menanam satu batang pokok, kalau kita tidak baja, tak letak, tak jaga, dia tidak akan meluangkan hasil yang baik kepada kita. Maka itu yang kita nak. Ya? Jangan beranggapan masyarakat penjajah ini sebagai semak, sebagai sampah. Anggaplah mereka ini sebagai aset kepada negara. Apabila mereka maju dan mereka mendapat keuntungan dan mereka boleh bayar cukai balik kepada kerajaan. Ya, ini hasrat kita. Dan sebenarnya saya dah menyuarakan perkara ini lama dan banyak pemimpin telah pun bertukar tangan. Kita tahulah bila pemimpin bertukar, maka apa yang kita cadangkan ini semua habis semua. Dan kita harap supaya berilah ruang kepada mereka ini, masyarakat penjajah yang ada dalam Kuala Lumpur ni, yang didaftar oleh di bawah DBKL ni, jaga mereka, beri peluang kawasan-kawasan yang supaya mereka boleh menjalankan perniagaan dengan lebih selesa. Ya? Janganlah anggap mereka ni sebagai pendatang. Mereka ini adalah lahir dalam negara kita. Tak kira lah dia bangsa Cina, bangsa India, tapi kalau dia lahir di sini, maka dia mempunyai hak untuk menikmati apa saja yang ada dalam negara kita. Ya? Ini saya punya hasrat lah. Okay? Saya tengok ada keluar saya tengok dalam WhatsApp group, ya? Penjaja telah pun pergi ke DBKL dan saya tengok telah pun musyarat dengan pengarah. Pengarah membuat keputusan, kalau tak silap saya mengatakan okey, diberi kebenaran, kelulusan dan lesen akan dikeluarkan. Ya? Ini yang saya dimaklumkan. Kerana saya tidak dipanggil mesyuarat bersama. Kalau saya dipanggil, maka saya akan beri tekanan. Kalau sekiranya ada kebenaran, kenapa tidak kita benarkan mereka berniaga? Dan Jabatan Pelesenan boleh turun ke bawah, cek mereka berniaga dan keluarkan lesen. Kita kena berkhidmat, menjaga masyarakat penjajah ni, jangan menyusahkan. Hari ini, you bayangkan, you mengatakan perkataan yang enak, mengatakan okey, lulus, kita akan keluarkan lesen. Akhirnya mereka nak berniaga tak boleh. Masa Ramadan ni sebulan saja. Bukan bazar Ramadan ni ada 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. You boleh jadi jangan bermain dalam minda masyarakat penjajah ni, memberi ruang, kononnya beri kebenaran, keluarkan lesen, tapi akhirnya peniaga nak berniaga pun tak boleh. Ini yang saya punya inilah. Saya minta supaya mesti ada keikhlasan. Ya? Kalau you sebagai pengarah, you kena bertanggungjawab. Kalau you mengatakan lulus, maka you kena proses untuk memberi kelulusan, beri kebenaran kepada mereka berniaga. Ya? Ini. Kalau saya suruh juga masyarakat berniaga ni, mana yang dah berjumpa dengan DBK semalam, mesyuarat, you orang boleh proses berniaga. Dan kita minta Direktorat Penguat Kuasa, sekarang media, senang saja. Ya, you boleh bagi tahu, okey, peniaga yang berapa ni, 40 orang ni, you benarkan. Kelulusan menyusul kemudian. Ini saja. Kenapa kita nak sekat?
Ya, kerana masa berjalan, setiap hari masa bulan Ramadan ni hari dah tinggal 18 hari. Ya? Jadi ini sangat menganiaya kepada masyarakat penjaja. Okey, relate.